Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wa sa'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghairik. Allahumma aftah alaina fathan qariba. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar lid dunya wa kulla mahalli lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم ارزقنا وحبك وحب رسولك. اللهم افتح علينا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا مولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah SWT sekalian, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berada pada muka surat 213 pada hadis yang ke-275. Betul? Di bawah bab mengenai ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihi qala haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah daripada Amr bin Murrah daripada Abi Hamzah, seorang lelaki daripada Ansar, daripada seorang lelaki daripada Bani Abs, daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahawa beliau salat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Maka berkata Huzaifah, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam solat, iaitu ketika bertakbiratul ihram, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu akbar, Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ya, ini versi doa iftitah. Kerana doa iftitah ini boleh dalam keadaan yang berbeza-beza. Ya. Mazhab Syafi'i bacaan doa iftitahnya lain dengan mazhab Hanafi. Ya. Semuanya ada hadis-hadis yang tertentu. Sebab Rasulullah membaca doa iftitah kadang-kala dengan versi yang berbeza-beza. Jadi ada mazhab yang ambil hadis itu, ada mazhab lain ambil hadis ini. Jadi rahmatnya ada kepelbagaian mazhab ini. Jadi setiap juzuk ajaran agama Nabi SAW itu dihidupkan.
Maksudnya Allah Maha Besar, pemilik kerajaan yang sangat besar dan kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Berkata Huzaifah radhiyallahu anhu, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Yakni lepas Al-Fatihah, baginda baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni berapa panjang? Ini surah yang terpanjang dalam Quran. 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah. Ya, berapa muka surat? Kalau satu juzuk ada 20 muka surat, maka 2 juzuk setengah akan jadi 50 muka surat. 50 muka surat. Dan Rasulullah apabila baca dalam sembahyang, baca dengan tartil, iaitu dengan dijaga matnya, panjang bacaan, harakat dijaga dengan baik. Orang yang baca tartil ni dengan tajwid, dengan mad yang betul, satu juzuk akan ambil masa dalam 45 minit sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya satu juzuk dibaca 45 minit kebiasaannya. Dan Rasulullah kalau baca, bukan baca straight begitu. Kalau ada ayat tentang jannah, Rasulullah berhenti, minta dulu jannah. Kalau ada tentang azab, berhenti sekejap, doa minta perlindungan daripada azab. Ya. Baik. Kemudian rukuknya itu seperti atau hampir sama panjang berdirinya. Kalau berdiri dia sejam, rukuk pun lebih kurang sejam. Ya. Lebih kurang. Baginda SAW membaca, yakni dalam rukuknya, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Jadi waktu rukuk ataupun sujud ni, wa bihamdih itu tambahan. Ya, sebab ada dalam versi hadis yang lain ada tambahan wa bihamdih. Ada yang versi yang Rasulullah hanya membaca tasbih Subhana Rabbiyal Azim tanpa wa bihamdih. Begitu juga Subhana Rabbiyal A'la ada tanpa wa bihamdih. Ya, kedua-duanya betul. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, berdirinya baginda sallallahu alaihi wasallam seperti atau hampir sama panjang dengan rukuknya. Baginda membaca Rabbiyal Hamd. Ini berdiri yang ini i'tidal. I'tidalnya pun panjang. Rasulullah mengulang-ulang. Li Rabbiyal Hamd. Li Rabbiyal Hamd. Sebab waktu i'tidal ni waktu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tapi Rasul baca dengan versi li Rabbiyal Hamd. Li Rabbiyal Hamd, kepada Tuhanku segala pujian, kepada Tuhanku segala pujian. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud. Ini semua solat sunat ya, bukan solat fardu. Solat fardu Rasul tak baca Al-Baqarah ya. Ini solat sunat malam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud. Sujudnya baginda sallallahu alaihi wasallam seperti atau hampir sama panjang dengan berdirinya, yakni dengan i'tidalnya tadi. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Rasa ulang ya. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ya, dan duduk di antara dua sujud seperti atau hampir sama panjang dengan sujud. Semua panjang-panjang, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, semua panjang-panjang ya. Dengan baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, ampunkanlah aku Tuhanku, ampunkanlah aku. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah untuk rakaat pertama, Ali Imran untuk rakaat kedua, An-Nisa rakaat ketiga, Al-Maidah rakaat keempat, atau Al-An'am ya. Dalam hadis yang lain dapat ketahui Rasulullah baca sampai pertengahan surah Al-An'am ya. Panjang. Maidah, Al-An'am ni semua dekat 7 juzuk, hampir 7 juzuk ataupun 6 juzuk. Syubhah syak pada Maidah atau An'am ya. Berkata Abu Isa Abu Hamzah, nama beliau adalah Talhah bin Zaid, dan Abu Jamrah Ad-Dubai, nama beliau adalah Nasar bin Imran. Baik, hadis yang berikutnya.
Bihi qala haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Nafi' al-Basri, haddatsana Abdul Samad bin Abdul Waris daripada Ismail bin Muslim al-Abdi daripada Abi al-Mutawakkil daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri solat dengan membaca ayat daripada Quran sepanjang malam. Kadang-kadang Rasulullah berdiri sepanjang malam baca Quran ataupun mengulang-ulang ayat-ayat yang tertentu, baginda ulang sepanjang malam. Tapi kalau bahasa Arabnya yang betul tu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Kadang-kadang Rasulullah pick satu ayat Quran yang Rasulullah ulang ayat tersebut sepanjang malam, kerana Rasulullah merasa lazat dengan ayat tersebut. Hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Syu'bah daripada A'mash daripada Abi Wa'il daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku solat malam bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri lama, tidak turun sehingga aku bercadang dengan suatu perkara yang buruk. Ditanya kepadanya, apa yang kamu cadangkan? Beliau menjawab, aku bercadang untuk duduk dan tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah dilihat dalam Masjid Nabawi sedang sembahyang sunat malam. Ya, Abdullah bin Mas'ud pun nak join lah Rasulullah kot, tengah sembahyang sunat juga, nak join. Dia pun join sekaki. Allahu Akbar, ya, itu tanda makmum masuk. Jadi Rasulullah pun niat imam. Rupa-rupanya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Ibnu Mas'ud kata, alamak, I see men. Ni dah termasuk dah ni. Sampai aku bercadang, ini berniat sesuatu yang buruk. Orang tanya, apa yang kamu niat buruk tu? Yang buruk tu, aku nak duduk saja, tahiyat akhir, bagi salam, calo baik. Calo baik. Tapi tak tergamak dia, sebab dah masuk tu, alang-alang ikut je lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi ni kadang-kadang mereka tak termampu juga nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kalau tabi'in nanti ada hadisnya. Tanya pada Sayyidina Ali, bagi tahu cara ibadat Rasulullah SAW. Kamu tak mampu untuk lakukannya. Tapi bagi tahulah kepada kami. Mana tahu di antara kami ada yang mampu, mana tahu, bagi tahu je lah. Sahabat Nabi pun hampir-hampir surrender. Tapi siapa yang nak ikut cara itu, silakan. Baik. Memang ilmu agama ini Rasulullah sebutkan dalam hadis, kamu sampaikan pada orang sebelum kamu, ya, walaupun kamu tak faham apa yang dalam hadis tu, dalam ilmu tu, tapi kamu sampaikan, sebab boleh jadi ada orang yang akan lebih faham daripada kamu. Amal pun begitu. Sampaikan walaupun kamu tak mencapainya. Boleh jadi ada orang setelah kamu yang mencapainya. Jarang kita jumpa sahabat yang sembahyang sebegini, ya, lama. Tapi setelah itu saja, zaman tabi'in ramai orang yang boleh sembahyang sepanjang malam, seperti mana Rasulullah, 1000 rakaat sepanjang malam, ya. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, kerana ilmu yang Rasulullah bawa ini dia hidup, ilmu hidup, ya. Nanti akan ada kupasan yang baru terhadap ilmu tersebut, makna yang baru, ya, tanpa memasukkan makna yang telah lalu, akan tapi dia memberikan suatu nafas makna yang menyegarkan, makna yang baru, dia meluaskan lagi makna kefahaman terhadap Quran dan hadis. Ini adalah
kriteria ataupun ciri-ciri ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sampaikan orang setelah kamu, sebab orang yang datang setelah boleh jadi mereka lebih faham, lebih mendalam kefahamannya berbanding kamu. Mula Rasulullah sebut pada sahabat, okey, sahabatku, sampaikan ilmu ni pada orang setelah kamu, sebab ada orang tengah tunggu baton untuk ambil daripada kamu, yang boleh jadi mereka lebih faham urusan ilmu agama ini berbanding kamu. Jadi tugas kamu sampaikan je. Memang syu'inah lepas daripada zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian lihat bagaimana buku-buku, kitab-kitab yang dikompilasikan, yang dihasilkan oleh para ulama, sangat mengagumkan. Ya. Lihat tafsir Quran saja berjilid-jilid, syarahan hadis berjilid-jilid, syarahan hukum hakam fiqah berjilid-jilid, dahsyat. Imam Nawawi 25 jilid hukum hakam fiqah perundangan Islam. Ya. Imam Fakhr Razi hampir 20 jilid tafsir Quran, 20 jilid. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga hampir 20 jilid syarah kepada hadis Sahih Bukhari. Ya. Berjilid-jilid ni kita tak nampak zaman sahabat, kita tak nampak, kita tak nampak sahabat menghasilkan yang berjilid-jilid begitu. Tapi orang setelahnya itu, dan ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Selagi mana ada umat Islam, ada para ulama, Allah Ta'ala akan keluarkan lagi, ya, makna-makna yang mendalam daripada Al-Quran. Baik, hadis yang berikutnya, Abi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Jarir daripada A'mash, seumpama hadis sebelum ini. Berikutnya, Abi qala haddatsana Ishaq bin Musa Al-Ansari haddatsana Ma'an haddatsana Malik daripada Abi Nadar daripada Abi Salamah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan duduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca dalam keadaan duduk. Apabila baki bacaannya itu sekadar bacaan 30 atau 40 ayat, baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dan membaca dalam keadaan berdiri. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam merukuk dan sujud. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan pada rakaat kedua seperti itu juga. Siti Aisyah kata berkenaan dengan solat sunat Rasulullah. Jadi solat sunat ni memang mempunyai kelonggaran, ya, tak sama macam solat fardu. Solat sunat ini ada kelonggaran. Siapa nak buat duduk, buat duduk, ya. Walaupun dia mampu berdiri. Kalau dia nak buat duduk, dia boleh buat duduk, walaupun tak ada keuzuran, dia tak penat, tak letih, saja nak buat solat sunat duduk. Memang ada kelonggaran. Untuk solat sunat memang begitu. Tapi dia dapat separuh pahala lah, separuh pahala daripada berdiri, ya. Tapi kalau ada orang terlalu penat, ya, kalau dia tak solat dengan berdiri, dia akan tinggalkan terus. Baik, at least dia solat sunat secara duduk, walaupun separuh pahala, tetap dapat pahala berjalan. Daripada dia rasa penatlah nak solat sunat, ya, solat sunat duduk, walaupun dapat separuh pahala daripada berdiri, tapi pahala masuk dalam akaun. At least akaun kita bergerak, ya. At least aktif akaun kita tu. Yang penting aktif. Dan kelonggaran itu, jika seorang tengah duduk, lepas tu rasa dia nak diri, dia diri. Dia bukan bermakna kalau dia start duduk, dia terus duduk. Siapa dah rakaat pertama dia nak duduk, rakaat kedua dia nak diri, tak ada masalah. Ataupun rakaat pertama dia nak diri, rakaat kedua dia nak duduk lah, sebenarnya duduk. Itu solat sunat. Sebab dia memang asalnya memang untuk diperbanyakkan. Jadi keluasan dan kelonggaran cara melakukannya itu memang luas. Kalau ada orang ada air sembahyang masuk dalam kereta, kalau dia passenger lah, khususnya passenger, dia boleh solat sunat walaupun tak menghadap kiblat.
Until to that extent, terus tak perlu dah nak sujud sampai ke macam biasa sembahyang dalam kenderaan. Ya. Kalau diri macam ni, kalau rokok tu sikit, sujud bawah sikit. Sama ada dalam kereta, dalam bas, dalam kereta api, dan kapal terbang. Solat sunat ni anytime. Yang penting ada air sembahyang. Memang Rasulullah pun begitu. Kalau solat sunat ni, kalau dalam ke atas unta kan ada apa tu, bumbung tu. Rasulullah memang selalu solat sunat dalam safar, atas tu. Rasulullah tak pastikan dulu unta ni dah betul-betul ngadap kiblat baru angkat takbir. Tak. Memang daripada awal dah longgar dah. Solat sunat daripada awal dah longgar dah. Memang dah tak syaratkan nak betul-betul ke unta, kereta api hadap kiblat, tak. Akan tetapi solat fardu Rasulullah tak pernah lakukan di atas kenderaan. That's the matter of fact. Sebab tu saya berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh guru kami almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani, bahawa walaupun kamu dah semayang dengan atas kenderaan, ya, dengan air sembahyang dan sebagainya, yang terbaik sampai destinasi qada lah. Bukan banyak pun 1-2. Sebab Rasulullah tak pernah sembahyang fardu atas kenderaan. Solat sunat ya banyak Rasulullah lakukan. Setiap kali solat fardu Rasulullah akan sembahyang atas muka bumi, akan turun daripada kenderaan, akan sembahyang atas muka bumi, tak pernah atas kenderaan. Jadi saya berpegang di situ. Dan menurut guru saya ini, dan beliau adalah pakar fiqah, almarhum Ustaz Fadli ni, Allah ambil nyawa beliau awal, beliau meninggal di China, syahid. Kemudian beliau mengatakan bahawa solat atas kenderaan ni, kalau fardu dia lebih pada ihtiramul waqt, iaitu menghormati waktu. Jadi dalam konteks menghormati waktu, sebenarnya tak payah ada ismayang pun tak apa. Konsep menghormati waktu, tak perlu hadap kiblat, tak perlu angkat sembahyang, ya. Just macam kita sembahyang atas kenderaan tu, masuk waktu, kita hormat waktu, ya. Niat fardu tapi ada niat hormat waktu. Fardu tu memang ada, tapi hormat niat waktu. Yang terbaik, setiap masuk waktu solat dihormat waktu tersebut, kan? Kalau masih dia sampai tu dalam waktunya, dia sembahyang tunai. Tapi kalau dah sampai sana, terkeluar daripada waktu, itu qada. Tapi dia dah hormat waktu. Hormat waktu ni yang terbaik, dia setiap waktu solat dia hormat waktu dengan sembahyang tadi, kan? Ataupun kalau takut dia tertidur, dia boleh jamak lah. Jamak. Ya. Belayar berbulan-bulan. Seseorang itu jika dalam perjalanan, kalau dia setahun 2 tahun dalam perjalanan, kan, dalam sepanjang perjalanan itu boleh qada. Boleh qada pula. Boleh dia boleh ni. Ya, boleh jamak maksudnya. Iya. Ya. Kalau macam yang belayar begitu, itu itu tak perlulah. Itu tak perlu qada untuk yang masa yang lama, perjalanan yang lama, tak perlu qada. Tapi untuk kapal terbang yang untuk yang sekejap lah. Ya. Ya, yang itu kira sah lah. Kira sah. Kira sah lah siapa yang sembahyang atas kapal. Yang saya kata tadi, qada tadi bukan wajib.
Siapa yang dah, maksudnya siapa yang wajib kalau dia sekadar sembahyang hormat waktu saja tadi, hormat waktu, susah nak kait sembahyang dan sebagainya, dia hormat waktu saja, itu qada proper. Tapi siapa yang dah ada air sembahyang, betul-betul sembahyang, betul-betul menghadap kiblat, walaupun tak ada tempat sembahyang, dia sembahyang atas tempat duduk dia, kira sah lah. Sah. Tapi saya suka, walaupun sah, saya qada. Maksudnya walaupun sah tapi tidak saya qada, nak berhati-hati, itu saja. Siapa yang tak qada, selesai, tak ada masalah. Siapa tak mau qada, tak apa. Ya. Ya. Cuma bagi saya afdal qada lah untuk solat fardu. Biasa untuk perjalanan mungkin 2-3 waktu lah kita kena qada, 2-3 waktu. Baik. Itu solat sunat, ya. Juga solat sunat, kalau ada orang nak pegang Quran ke dan sebagainya, dia lebih longgar lah, ya. Macam Habib Omar, kalau solat sunat beliau kadang pegang Quran, ambil Quran, ya. Kalau solat fardu kami tak pernah nampak Habib Omar pegang Quran, tak pernah. Solat fardu proper, tak pernah. Solat fardu guru kami Habib Omar bin Hafiz ambil Quran, ambil tak. Tapi kalau untuk solat sunat, dia longgar. Daripada awal dah memang longgar solat sunat ni, ya. Sebab tujuannya Habib Omar nak baca Quran yang banyak dalam solat sunat. Kadang Habib Omar ambil mushaf, kadang dia letak balik sebab ada macam tiang didirikan. Biasanya Habib Omar kalau sembahyang sunat, sebelah Habib Omar akan ada tiang diri untuk ada Quran kat situ. Jadi kalau Habib Omar ni hafiz Quran, tapi kalau ada ayat yang beliau terlupa, beliau akan ambil Quran, buka dan tak balik, ya. Sebab bab pergerakan ni lain mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Tapi maksudnya dalam solat, sebab maksudnya nak perbanyakkan solat sunat dan nak perbanyakkan baca Quran, maka dalam hal ini tak apa nak guna mazhab lain yang boleh banyak pergerakan, ya. Sebab itu ilmu ni kalau semakin luas, cara pelaksanaannya semakin luas, ilmunya makin kurang untuk menafikan orang lain, menyesatkan orang lain, yang menyebabkan mudah seseorang itu hukum orang lain sesat, hukum orang lain itu salah, ya, sesat dan sebagainya, kerana sempit ilmu dia. Ilmu dia sempit, dia mudah untuk bid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Tapi kalau luas ilmunya, dia lebih mudah untuk faham tentang keluasan dalam syariat agama ini. Baik. Tapi untuk salat fardu, yang mampu berdiri wajib berdiri. Hatta kalau waktu dia mula solat tu dia uzur, dia duduk, tengah-tengah sembahyang tu tiba-tiba dia rasa tenaga datang, wajib berdiri. Walaupun dia tengah-tengah baca surah ke, baca Al-Fatihah ke, time tenaga tu datang, tiba-tiba rasa sihat, ya, terus kena berdiri, sampai begitu sekali. Orang yang boleh sembahyang duduk atas lantai, kena sembahyang duduk atas lantai, tak boleh skip terus sembahyang atas kerusi, ya. Ya, bersila pun boleh. Pertama sekali cuba waktu duduk atas lantai. Kalau tak boleh, barulah option sembahyang atas kerusi. Baik. Yang salah adalah dia tak cuba atas lantai, alah-alah dah ada kerusi teruslah. Dia dah skip proses tu. Dia tak cuba yang cara lain dulu, ya. Baik. Wabihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' haddatsana Hushaim haddatsana Khalid Al-Hazza, daripada Abdullah bin Syaqiq berkata, aku bertanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang solat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab,
Baginda solat malam dengan berdiri lama dan solat malam duduk pun lama. Apabila baginda SAW membaca dalam keadaan berdiri, rukuk dan sujud dalam keadaan berdiri. Apabila baginda SAW membaca dalam keadaan duduk, rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Ini pemerhatian Siti Aisyah lah. Sekadar yang dia perasan, yang dengan dia kalau Rasulullah daripada awal dah sembahyang duduk, baginda akan rukuk dan sujud pun dalam keadaan duduk. Kalau baginda berada dalam keadaan masuk tu dah diri, rukuk dan sujud pun dalam keadaan diri. Tengok waktu qiyam tu Rasulullah duduk ke sujud, duduk ke diri. Kalau qiyam Rasulullah tu duduk, biasanya rukuk dan sujud untuk rakaat tersebut pun sujud, duduk. Baik, berbeza dengan hadis yang sebelum ni. Itu pemerhatian pun Sayyidatina Aisyah juga. Baginda solat dalam keadaan duduk, baginda baca dalam keadaan duduk. Tapi apabila baki bacaan, sekadar bacaan 30 atau 40 ayat, baginda berdiri dan membaca dalam keadaan berdiri. Yang hadis sebelum tu Sayyidatina Aisyah, pemerhatian beliau lain. Sebab Rasulullah banyak lakukan solat sunat. Jadi lain solat sunat boleh jadi lain versi. Tengok kepada kesesuaian diri Rasulullah pada ketika itu. Hadis yang berikutnya, bihi qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'an, haddatsana Malik daripada Ibnu Syihab, daripada As-Sa'ib bin Yazid, daripada Al-Muttalibi bin Abi Wada'ah As-Sahmi, daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam solat sunat dalam keadaan duduk. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah dan secara tartil, sehingga surah yang pendek itu lebih panjang daripada surah yang lebih panjang daripadanya. Bacaan tartil ni sebab dengan tajwid, dengan makhraj, dengan mad, tartil ni yang panjang memang dibaca panjang, Jadi surah yang asalnya pendek jadi panjang apabila Rasulullah membacanya. Bacaan tartil dia ada satu bacaan yang laju. Bacaan laju ni bacaan hadar. Dia panggil hadar. Dia ada hadar, dia ada tartil. Kalau hadar ni dia agak pantas tempo bacaannya tu. Contohnya, wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Hadar, tartil. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. Dengan tanwinnya, dengan dengungnya, itu tartil, dengan matnya. Tak, sama saja bacaannya, tapi dia laju je. Speed dia, speed. Jangan tekan minyak kuat sangat lah. Kadang-kadang bacaan laju ni yang mad, mad dipanggil mad far'i. Mad far'i ni asalnya ada yang 6 rakaat, boleh jadi 2 rakaat. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tengok 6 harakat jadi 2 rakaat, diperbolehkan, ya. Tapi yang mad lazim, mad lazim dipanggil mad wajib,
Yang itu kita tak pendekkanlah. Walaupun tak batal solat kalau pendekkan pun, tapi yang tu nama pun mat wajib. Yang tadi tu mat jaiz. Mat jaiz ni jaiz lah untuk 6 ke 4 ke 2 ke. Tapi mat wajib ni apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam perkataan yang sama. Berbeza dengan mat far'i ataupun mat jaiz tadi, mat yang mana huruf mat bertemu hamzah dalam perkataan yang berbeza. Ya ayyuhal, ya alif, ya itu ya alif. Alif tu huruf mat kan, dia bertemu dengan hamzah berikutnya itu dalam perkataan yang lain. Ayyuha, hamzah ayyuha, hamzah yang pertama tu itu mat jaiz. Sebab dua perkataan yang berbeza. Tapi kalau dia bertemu dalam satu perkataan yang sama, itu jadi dia panggil mat wajib ataupun mat lazim lah. Mat lazim, dia ada mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lazim kilmi musaqqal. Ada dua jenis mat lazim. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa, huruf mat bertemu hamzah dalam kalimah yang sama. Yang ini jadi mat lazim. Yang ini kena baca panjang lah. Dia tak jadi 2 rakaat. Dia jadi 4 ataupun 6 rakaat. As-sama dalam perkataan yang sama. Sama, alif itu huruf mat bertemu dengan hamzah dalam perkataan yang sama. Tapi kalau bertemu dalam hamzah pada yang lain tadi, macam qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, la tu perkataan lain, a'bud perkataan lain. A'bud tu hamzah yang pertama tu, sebelum tu kalimah sebelum tu yang terakhir alif. Alif ni huruf mat. Huruf mat ada berapa? 3. Alif, waw, ya, senang je ingat awi. Sejak saya balik belajar, saya tak pernah mengajar tajwid. Saya tak pernah mengajar lesson tajwid. Walaupun tajwid adalah ilmu yang saya gemar ketika saya belajar. Sebab versi tajwid yang saya belajar ni, dia bukan sekadar tajwid biasa. Dia tajwid yang depth, dalam, yang menyebabkan kita dapat nampak keindahan Quran tu. Makna-makna Quran tu lebih hebat. Contoh ya, pengajian tajwid yang saya belajar ni macam Allah, kenapa dibaca tafkhim, tak dibaca tarqiq? Dibaca tafkhim maksudnya dibaca tebal, Allah. Jadi dalam versi pengajian tajwid yang saya belajar, kita akan belajar poin-poin kenapa bacaan Allah tebal. Kenapa kita tak baca Allah? Allahu Akbar. Kenapa kita tak baca nipis macam tu? Kenapa kita baca tebal? Jadi somehow tajwid yang saya belajar tu, dia jadikan kita faham Quran lebih lagi. Lebih, penghayatan dia lebih. Penghayatan dia lebih. Kalau kenapa surah Taubah tak ada baca Bismillahirrahmanirrahim? Itu akan dipelajari secara mendalam, detail, terperinci. Kenapa surah Taubah tak ada Bismillahirrahmanirrahim pada awalnya? Kita mungkin tahu sebab dia ayat perang dan sebagainya, tetapi banyak perincian, huraian di dalamnya. Jadi satu ilmu, tajwid tu jadi satu ilmu Quran tu sendiri. Dia bukan sekadar belajar makhraj semata-mata, ya. Tetapi baca Quran yang dibaca oleh hafiz Quran ketika dia nak mengulang, itu lagi laju, ya. Itu lagi laju. Yang tu kita yang tak hafal mungkin susah nak tangkap apa yang dia baca. Biasa dia baca tu pun hafiz Quran juga yang baca, kan? Kalau dia tertinggal satu perkataan pun hafiz Quran boleh tangkap walaupun dia baca laju.
Ya. Sebab waktu mengaji ni kita kena, kadang kita nak habiskan satu juzuk tu cepat kan, satu juzuk, lepas tu nak baca juzuk yang berikutnya. Macam mana laju ni? Macam ni lebih kurang. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ السَّبَبَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ عَمِيَةٍ وَوَجَدَهَا عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. Tu tak laju lagi tu, Hafiz Quran lah. Okey, baik. Mula-mula saya belajar Hafiz Quran, saya tengok ada orang ni baca macam tu kan, laju. Nanti ada orang yang tukang simak, dia akan tegur kalau ada tertinggal. Saya tu macam mana ya? Sebab waktu tu saya belum hafal lagi. Jadi saya tengok skill orang ni, boleh tegur, dia boleh detect kalau ada salah baris ke, atau salah huruf ke. Ya. Baik. Orang hafal Quran kadang malam-malam menggigau pun baca Quran juga. Sebab pagi, petang, siang, malam dengan Quran. Ya. Baik, hadis yang berikutnya. Wa bihi qala haddatsana Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, haddatsana Hajjaj bin Muhammad daripada Ibnu Jurayj berkata akhbarani Utsman bin Abi Sulaiman bahawa Abu Salamah bin Abdurrahman akhbarahu bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu, baginda Nabi SAW belum wafat sehingga baginda SAW lebih banyak salat dalam keadaan duduk. Maksud hadis ni, ketika nak menjelang kewafatan Nabi SAW, kebanyakan ataupun hampir semua solat Nabi adalah dalam keadaan duduk, kerana Nabi berada dalam keadaan sangat gering. Menjelang kewafatan Rasulullah berada dalam sangat-sangat gering, sangat-sangat gering. Dan kebanyakan solat baginda adalah dalam keadaan duduk. Itu maksud hadis tadi tu. Wabihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' haddatsana Ismail bin Ibrahim daripada Ayyub daripada Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku salat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat selepas isyak di rumahnya. Ini anak Sayyidina Umar, bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar nama dia. Ya. Jadi Rasulullah ni boleh jadi pada awalnya ya, sembahyang 2 rakaat biasa, tapi semakin lama di Madinah boleh jadi Rasulullah tambahkan lagi. Ya. Jadi kita akan lihat versi yang berbeza-beza. Ada sahabat Nabi yang mungkin meriwayatkan hadis tu, dia nampak yang Rasulullah solat sunat qabliyah dan ba'diyah ni 2 rakaat simple je. 2 rakaat sebelum subuh pun tak ada. Yang tadi tu Abdullah Ibnu Umar, ataupun memang dia tak nampak sebab Rasulullah sembahyang dalam rumah. Ya. Baik, tak apa, kita lihat hadis yang berikutnya. Bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' haddatsana Ismail bin Ibrahim haddatsana Ayyub daripada Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, haddatsatni Hafsah. Hafsah ni kakak Ibnu Umar. Hafsah pun anak Sayyidina Umar Al-Khattab, dan Sayyidina Hafsah ni kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakak dia kata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat apabila terbit fajar, yakni masuk waktu subuh, baginda solat sunat. Berkata Ayub, aku menyangka Nafi' berkata 2 rakaat yang ringkas. Itu 2 rakaat qabliyah subuh. Ya. Boleh jadi Hafsah dia dengar adik dia kata Rasulullah sembahyang 2 rakaat ni. Hafsah kata tak dengar pun sebelum subuh. Hafsah pun kata Rasulullah bila masuk fajar sembahyang 2 rakaat. Boleh jadi Hafsah nampak di rumah, sebab Rasulullah ni suka solat sunat di rumah. Ya. Jadi solat sunat qabliyah tu sebelum baginda keluar rumah ke masjid, baginda solat sunat qabliyah fajar. Jadi Hafsah kata, aku nampak ada 2 rakaat sebelum subuh. Hadis yang berikutnya, Abi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Marwan bin Muawiyah Al-Fazari daripada Ja'far bin Burqan daripada Maimun bin Mihran daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku memelihara solat, yakni aku menjaga
aku dapat tahu tentang solat yang dilakukan oleh Rasulullah dan aku jaga solat tersebut. Aku istiqamah menjaganya. Aku memelihara solat daripada baginda Rasulullah SAW 8 rakaat. Ini orang yang sama Ibnu Umar tadi, 8 rakaat sunat rawatib, iaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ini yang aku perhatikan, 8 rakaat yang I can see by my naked eyes. Berkata Ibnu Umar, haddatsatni Hafsah, berkata kakakku Hafsah dengan 2 rakaat pada awal pagi. Kakak kau kata Rasulullah sembahyang 2 rakaat waktu pagi, maksudnya solat sunat qabliyah. Tapi aku tidak pernah melihat solat 2 rakaat itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang lainlah pemerhatiannya. Yang seorang memang Hafsah tu isteri Rasulullah, memang orang dalam rumah. Ibnu Umar ni orang luar rumah. Baik. Hadis yang berikutnya. Abi qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf haddatsana Bishr bin Mufaddal daripada Khalid bin Hazza daripada Abdullah bin Syaqiq berkata, aku bertanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tentang solat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam solat sebelum zuhur 2 rakaat dan selepasnya 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat dan sebelum subuh 2 rakaat. Ini pemerhatian Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah nampak macam tu solat sunat rawatib. Boleh jadi ini awal-awal di kota Madinah, ya. Tapi as the time goes, Rasulullah pun tambahkan. Jadi yang awal ni Rasulullah nak terangkan mana yang penting, mana yang jadi yang sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah, sunat yang basic yang dituntut. Kemudian as the time goes, ya, bila iman dah mula kuat, Rasulullah pun tambah lagi. Qabliyah zuhur tambah, ba'diyah zuhur tambah, ya. Jadi yang tambahan tu penyempurna lah, walaupun dipanggil ghair muakkadah, yang tak dituntut, tapi yang tak dituntut tu menjadi penyempurna, ya. Kita kata jemaah sunnah ghair muakkadah, sunnah yang tak dituntut. Oh, tak dituntut, so it's okay lah, tak dituntut. Tak payah buat pun tak apa, bukannya dituntut pun. Padahal yang tak dituntut tu dia penyempurna dan pelengkap kepada apa yang dah sedia ada. Basicnya yang muakkadah tadi. Tapi yang tak dituntut adalah penyempurna, pelengkap, lebih afdal. Memang obvious lah, kalau yang ghair muakkadah dia jadi 4 rakaat. Antara 4 rakaat dengan 2 rakaat mana lebih afdal? 4 rakaat. It's so obvious. Tapi orang mudah salah faham. Oh, tak dituntut. Macam korban kan, korban lain. Korban ni muakkadah. Korban ni dia versi lain pula, salah faham dia. Dia sunat je. Korban ni sunat je. Jadi kalau nak buat lah, sunat kan, benda tambahan je. Kalau nak buat, tak nak buat sudah. Padahal ia dituntut setiap tahun, kan? Apabila mampu, ya, ada wang perbelanjaan yang cukup untuk hari-hari korban tersebut, maka dituntut untuk mengerjakan solat korban tadi setiap tahun. Bukan bermakna tahun lepas dah buat, tahun ni relax dululah, tidak tahun depan pula. Dia bukan macam tu, ya. Dia punya tuntutan sunat itu berulang setiap tahun. Dia bukan selang seli. Bila mampu dituntut buat, tiap-tiap tahun kita buat, ya. Dalam mazhab Hanafi, sebab ada hadis yang sangat menuntut korban, mazhab Hanafi kata wajib, ya. Mazhab Syafi'i ni sunnah muakkadah. Sebenarnya dalam dunia keilmuan Islam, bila ada mazhab lain kata wajib, memang kita nak kena berjaga-jaga di situ, ya. Perlu berhati-hati. Sebab memang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa siapa yang mampu untuk buat korban tapi dia tak buat korban, tak payah datanglah sembahyang hari raya. Maksud tegasnya Rasulullah. Mampu buat tapi tak mau buat,
Ya. Tak perlu datanglah tempat sembahyang raya kami, tak perlu datang. Lepak-lepak kat rumah je lah. Padahal hari raya korban, ibadah yang paling disukai Allah SWT adalah menumpahkan darah. Kalau orang buat 1 juta ringgit derma pun, kalau dia tak buat korban pada hari raya korban, dia terlepas peluang yang besar di sisi Allah SWT. Sebab yang tumpahkan darah tu lebih besar daripada apa amalan yang lain pun. Ya. Kalau dia korban pun buat, 1 juta sedekah pun buat, itu berganda lah. Ya. Tapi kalau dia ada 1 juta, 1 juta tu dah mampu dia buat korban, tapi dia tak buat korban, dia terlepas pahala yang lebih besar daripada yang 1 juta tadi. Dia perlu utamakan apa yang patut diutamakan. First thing first. Dia kena prioritisekan apa yang menjadi keutamaan pada hari-hari tertentu. Ya. Semayang di Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Tapi orang yang pergi haji, dia waktu wukuf, waktu Muzdalifah, semua semayang kat Masjidil Haram dia. Kenapa tak pergi Muzdalifah, Arafah? Kata Masjidil Haram ni 100,000, sayang tinggal. Banyak rugi. Habis haji dia, hangus, lebur. Al-Hajju Arafah, rukun terpenting Arafah. Ya, semayang di Masjidil Haram memang berganda, tapi pada hari Arafah, gandaan pahala lebih besar untuk dia berada di padang Arafah, berdoa di sana, beribadah di sana. Agama ini adalah mengikut bagaimana yang Allah tetapkan, bukan logik akal manusia. Maka pada hari raya korban, Rasulullah kata amal yang terpenting hari raya korban adalah menumpahkan darah. Itu adalah sarana kedekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT. Itu tanda ketakwaan, dia membesarkan syiar Allah SWT. Sebab itu bahaya orang-orang yang vegetarian ni. Tak makan daging tak apa, tak ada masalah. Tak mau korban pun masih boleh diterima. Ini condemn orang yang sembelih korban ni. Itu zalim, dia kata. Ni jenis vegetarian yang jenis hak, dia memperjuangkan hak asasi binatang. Ada ke? Tak apalah, kita make up je. Dia memperjuangkan hak asasi binatang. Dia kata ini zalim. Binatang pun benda bernyawa, dia ada hak untuk hidup. Kenapa sanggup tengok dia menggelepar, menggeletak, darah keluar, potong leher dia, bergigil dia, trauma pada dia. Dia tengok kawan-kawan dia semua kena sembelih. Kenapa manusia ni tak ada keperbidatangan sungguh? Mereka condemn ni vegetarian yang jenis tak faham agama ni, ekstrim ni. Dia condemn orang-orang Islam. Dia condemn syariat itu sendiri yang membenarkan, Allah membenarkan, Allah menghalalkan untuk makanan itu dimakan. Apabila dia mengharamkan, itu dosa besar di sisi Allah SWT. Ya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, kamu hendaklah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan jangan halalkan apa yang Allah haramkan. Ini binatang, lembu, kambing, kerbau, unta, Allah dah halalkan. Ya. Kamu nak vegetarian, bismillah, teruskan. Tapi jangan condemn syariat ini. Tercalar hubungan kamu dengan Allah, terjejas hubungan kamu dengan Rabb. Bukan nampak macam kamu kesian binatang-binatang ni. Ya. Pada asalnya mereka, kadang-kadang mereka ni join NGO, perjuangkan jangan pakai barangan kulit daripada binatang dan sebagainya. Ya. Itu masih diterima, tapi masih itu pun sesuatu yang Allah halalkan. Ya, Allah halalkan untuk pakai sesuatu yang bersifat daripada asal-usul binatang. Ya, dengan cara yang betul lah, ikut syariat. Akan tapi bila dah condemn ibadah korban itu sendiri, mengatakan ini suatu aksi yang barbaric, aksi yang barbaric, terorisme. Ya, ini bahaya. Dia mencalakan, dia menjejaskan kefahaman agamanya, hubungan akidahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Ya, dia terikut cara barat.
Ni versi vegetarian yang ikut cara barat, ya, bahaya. Baik. Hadis yang berikutnya, Abi qala hadatsana Muhammad bin Musanna. Hadis terakhir ya bab ni. (288), betul? Oh, dah habis ah. Bab ni panjang, ni hadis terakhir. Abi qala hadatsana Muhammad bin Musanna hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah daripada Abi Ishaq berkata, aku mendengar Asim bin Damrah berkata, aku bertanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang, iaitu solat sunat, ya. Pada waktu siang beliau berkata, kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Sebab Rasulullah ni hebat ibadat dia. Takut kamu tak dapat nak istiqamah untuk nak maintain ibadah yang macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Berkata Asim, kami berkata, sesiapa yang mampu daripada kami, dia akan salat. Maksudnya kalau ada yang mampu nanti, dia akan lakukan. Bagi tahu je lah pada kami. Mana tahu ada di antara kami yang boleh buat, ya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila matahari itu terbit daripada sini, iaitu daripada timur, seperti ukurannya daripada sini, iaitu barat, ketika asar, baginda sallallahu alaihi wasallam akan salat 2 rakaat, iaitu duha, ya. Iaitu matahari apabila condong ke barat, waktu masuk asar tu, waktu condong macam tu, ketika di timur, itu waktu tu Rasulullah sembahyang duha. Waktu yang macam tu Rasulullah sunat duha. Apabila matahari terbit daripada sini, itu daripada timur, seperti ukurannya daripada sini, barat, ketika zuhur, baginda SAW akan solat 4 rakaat. Ini apabila sudah tergelincir matahari, maksudnya dah masuk waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur, baginda sembahyang qabliyah 4 rakaat. Baginda SAW solat sebelum zuhur 4 rakaat, dan selepasnya 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sebelum asar 4 rakaat. Ini beliau dah campur muakkadah dan ghair muakkadah, ya. Ini 4 rakaat sebelum asar. Dipisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam ke atas para malaikat al-muqarrabin dan para nabi. Maksudnya kita ni kalau bagi salam, kita niatkan untuk malaikat sekali. Bila kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, agak kita bagi salam pada semua makhluk yang ada di kanan kita, daripada manusia, daripada malaikat, daripada jin, ya, daripada penghuni yang gaib yang kita tak nampak. Begitu juga kita ketika bagi salam sebelah kiri, kita niatkan pada mereka semua. Bila kita niatkan untuk semua, insya-Allah kita dapat limpahan cahaya daripada mereka untuk rohani kita. Dan mereka yang mengikuti mereka daripada kalangan mukminin dan muslimat. Seluruh manusia, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, kita niatkan salam kepada mereka semua, ya. Dalam versi hadis yang lain, selepas zuhur ada Rasulullah buat 4 rakaat. Itu nanti dalam bab yang berikutnya. Walaupun bab berikutnya tentang solat duha, tetapi akan diselitkan tentang solat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur di dalamnya. Lagi sekali, pisahkan 4 rakaat, ya, 2 salam. Tapi kalau orang nak buat 1 salam, boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab ada hadis yang lain, Rasulullah pernah buat 1 salam, 4 rakaat qabliyah, 1 salam, tanpa tahiyat awal. Tanpa tahiyat awal. Betul. Baik. Nanti berkenaan dengan salat zuhur ni disambung lagi dalam bab salat duha. Ya, silakan. Ya. Ya.
solat jenazah dalam mazhab Syafi'i ini wajib kena berwuduk. Saya tak pasti pendapat tersebut. Dulu saya pernah dengar zaman-zaman dulu juga macam tu, tapi waktu belajar saya tak ingat saya pernah melalui pendapat yang boleh solat jenazah tanpa air sembahyang. Sebab solat jenazah ni pun dia sejenis sembahyang. Dia ada takbir dan disudahi dengan salam. Jadi dia wajib dengan air sembahyang. Baik, sampai di situ mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh hati yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merindui baginda. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda dalam keadaan baginda redha dengan kita, baginda bergembira dengan kita. Mudah-mudahan kita dapat minum daripada kolam Al-Kautsar, daripada tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.